Adakah pembangkang di Malaysia benar-benar menjalankan tugas mereka dengan berkesan? Persoalan ini kembali hangat diperdebatkan di parlimen baru-baru ini apabila ahli Parlimen Pakatan Harapan Sim Zin mempersoalkan Perikatan Nasional yang tidak pernah membentangkan belanjawan bayangan sebagai saingan kepada belanjawan kerajaan. Persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru, namun ketidakmunculan belanjawan bayangan daripada PN menimbulkan lebih banyak tanda tanya, terutamanya apabila PH pernah secara konsisten melakukannya semasa menjadi pembangkang antara tahun 2010 hingga 2017. Belanjawan bayangan merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang membolehkan rakyat menilai apakah dasar atau program alternatif yang ditawarkan oleh pembangkang jika mereka berkuasa. Ini bukan sekadar ritual politik, tetapi juga sebagai satu bentuk semak dan imbang yang membantu mencerminkan idea-idea bernas dalam pembangunan negara. Namun, hingga kini, PN masih belum mengambil peluang untuk membentangkan belanjawan alternatif yang boleh menjadi saingan kepada belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan perpaduan. Sim menyatakan bahawa selepas 3 kali belanjawan kerajaan perpaduan dibentangkan, beliau masih belum melihat usaha daripada PN untuk tampil dengan belanjawan bayangan. Ini menimbulkan persoalan. Mengapakah PN tidak mahu atau tidak mampu membentangkan belanjawan bayangan mereka? Adakah mereka kekurangan idea atau strategi untuk mengatasi hutang negara dan melaksanakan program kebajikan yang lebih baik daripada kerajaan semasa? Perbahasan ini menjadi lebih panas apabila Lee Chuan Hao dari PH Ipoh Timur mencadangkan agar gaji ahli parlimen PN dipotong kerana beliau merasakan mereka tidak memainkan peranan mereka sebagai pembangkang dengan berkesan. Cadangan ini tentunya menambah ketegangan dalam Dewan kerana ia seolah-olah mencabar kredibiliti dan tanggungjawab PN sebagai pembangkang. Dalam sistem demokrasi, peranan pembangkang bukan sekadar membangkang apa sahaja yang dibentangkan oleh kerajaan, tetapi turut bertanggung jawab menawarkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih realistik. Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dari PN Arau kemudiannya bangkit membantah dengan lantang. Beliau menegaskan bahawa PN telah membangkitkan pelbagai isu mengenai belanjawan sebelum ini dan menganggap kritikan yang dilemparkan kepada mereka adalah satu sangkaan jahat. Syahidan berpendapat bahawa mereka telah melakukan yang terbaik dalam menyuarakan pandangan mereka mengenai pelbagai isu negara. Namun, adakah sekadar membangkitkan isu tanpa membentangkan satu pelan tindakan yang konkret mencukupi dalam sistem demokrasi yang matang? Sim terus mengkritik dengan menyatakan bahawa pembangkang harus datang dengan idea yang bernas, bukan sekadar menyerang secara peribadi atau menggunakan istilah seperti kencing, tipu, dan sembang. Menurutnya, dalam perbahasan yang lebih sihat, ahli parlimen pembangkang perlu tampil dengan dasar yang konstruktif dan tidak hanya bermain di media sosial atau memainkan sentimen perkauman yang boleh memecah belahkan rakyat. Perkara ini menimbulkan satu dilema besar dalam politik Malaysia hari ini. Adakah pembangkang, khususnya PN, terlalu fokus kepada naratif populis di TikTok dan media sosial hingga mengabaikan peranan mereka yang sebenar di Dewan Rakyat? Dalam dunia politik moden, strategi untuk menarik sokongan di media sosial memang penting. Namun, ia tidak boleh menggantikan keperluan untuk menawarkan dasar yang lebih substantif dan terperinci dalam proses perundangan. Adakah PN tidak mempunyai pelan ekonomi yang mampu memberikan persaingan kepada belanjawan kerajaan? Atau adakah ia sekadar strategi politik untuk tidak terlalu terikat kepada angka dan dasar yang boleh dipertikaikan? Perdebatan ini mengundang lebih banyak persoalan kepada peranan pembangkang dalam sistem demokrasi kita.
Pembangkang sepatutnya menjadi suara alternatif yang menawarkan pilihan kepada rakyat, bukan sekadar membangkang apa sahaja yang dibentangkan oleh kerajaan. Dalam konteks ini, ketidakhadiran belanjawan bayangan daripada PN memperlihatkan seolah-olah mereka tidak bersedia untuk mengambil alih kerajaan jika diberikan peluang. Tanpa belanjawan bayangan, rakyat sukar menilai apakah yang akan dilakukan oleh PN jika mereka berada di tampuk kuasa. Secara keseluruhannya, perbahasan ini bukan sahaja mencerminkan pertembungan ideologi antara kerajaan dan pembangkang, tetapi juga mencabar pembangkang untuk lebih bertanggung jawab dalam peranan mereka. Demokrasi memerlukan persaingan yang sehat dari segi dasar, dan ia hanya boleh berlaku jika kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, mampu menawarkan idea yang kukuh dan konstruktif untuk masa depan negara. Apakah pandangan Anda? Adakah pembangkang di Malaysia perlu lebih berani membentangkan dasar dan belanjawan alternatif, atau adakah mereka lebih selesa memainkan peranan sebagai pembangkang yang hanya mengkritik tanpa menawarkan penyelesaian? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk isu yang seterusnya. Terima kasih semua.